Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat sekali lagi kita bersama pada kali ini bagi meneruskan insya-Allah pembacaan kitab Huru-Hara Hari Kiamat, muka surat 133. Betul iaitu tajuk Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa. Kita dah baca dah pada sesi yang lepas siapakah Ya'juj Ma'juj ni yang Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi yang kita duk baca setiap hari Jumaat. Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk Allah yang banyak, ramai, terlalu besar jumlahnya. Ya'juj Ma'juj ini adalah daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maknanya dia memang manusia. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir tentang Ya'juj Ma'juj ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti layaknya manusia yang lain. Ya'juj Ma'juj ni manusia biasa macam manusia lain. Manusia lain tu siapa? Kita lah. Kan? Cumanya dari keturunan mana? Kita ni daripada keturunan mana? Orang-orang Nusantara. Orang Arab dari keturunan mana? Orang Eropah dari keturunan mana? Itu saja yang membezakan. Cuma keadaan manusia itu sama. Ya'juj Ma'juj sama dengan manusia lain. Mereka mirip orang-orang yang sebangsa dengan mereka, iaitu bangsa Turki. Kan? Dijelaskan. Ya'juj Ma'juj ini kalau nak kata mirip, adakah dia mirip orang Jawa? Adakah dia mirip orang Banjar? Adakah dia mirip orang Eropah, orang Afrika dan sebagainya? Sini disebut mereka mirip orang yang sebangsa dengan mereka. Maknanya Ya'juj Ma'juj ini bangsa Turki yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya. Dengan mata cengkung, berhidung pesek, berambut perang, sekalipun bentuk dan warna kulit mereka bervariasi. Orang Turki hidung pesek kah? Hidung mancung kan? Tapi di sini disebut macam tu, wallahu a'lam. Cuma yang jelas Ya'juj Ma'juj ini adalah daripada keturunan bangsa Turki. Ya'juj Ma'juj adalah manusia macam kita. Dia bukan binatang, dia bukan jin, dia bukan hantu setan, dia manusia.
Di mana dia sekarang? Di dalam kurungan benteng yang dibina oleh Zulqarnain. Itu jelas, kita dah baca dah dulu kan. Kemudian kalau ada orang yang beranggapan bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu di antaranya ada yang badannya tinggi seperti pokok kurma. Kan ada yang buat cerita. Ya'juj Ma'juj ni memang dia gadai-ganeh, dia besar. Dia tinggi pokok kelapa. Kan kita ada dengar cerita ni kan. Cuma dalam kitab dia sebut ada yang menyebut Ya'juj Ma'juj ni tinggi pokok kurma, tinggilah. Kan tinggilah maknanya. Ada pula yang sangat pendek seperti orang kerdil. Ada yang berpendapat tu sebab dia ramai, dia kocik lah. Dia kocik, dia macam yang filem-filem lama tak apa, filem orang putih tu, Hobbit. Betul lah. Orang-orang Hobbit yang kecil kan. Dia orang kecil, kerdil. Dan ada lagi yang bertelinga besar. Telinga lebar. Ya'juj Ma'juj ni dia memang macam manusia biasa tapi telinga lebar. Besar pintu telinga. Cerita kan, manusia duk bercerita macam tu lah. Benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu, tak pernah nampak, tak pernah jumpa, tak boleh nak kita bayangkan macam mana. Nabi pun tak perjelaskan satu persatu. Kepala dia besar ni, Nabi tak cerita macam tu. Nabi cerita, dia ni manusia. Ya'juj Ma'juj ni, tu je. Telinga yang sebelah boleh berselimut. Tu dah, bukan besar pintu lagi tu. Kan besar surau ni telinga. Boleh buat selimut. Telinga boleh buat selimut. Dan yang sebelah lagi seperti tikar. Tu dah. Yang sebelah lagi seperti tikar. Ini cerita-cerita yang dibawa oleh manusia sejak zaman berzaman tentang Ya'juj Ma'juj. Itu semua adalah mengada-ngada tanpa didasarkan pada ilmu. Ni semua orang yang buat cerita Ya'juj Ma'juj ini tinggi, Ya'juj Ma'juj ini katik, rendah, kerdil, telinga besar, besar gadang, besar macam-macam besar, macam tikar, telinga boleh buat selimut. Itu orang yang bercakap, bahasa mudahnya bercakap merapu. Kan, bahasa merapu. Tidak didasarkan pada ilmu. Orang yang berkata begitu pasti tidak mempunyai dalil. Apa dalilnya? Adakah hadis Nabi yang menyebut adapun Ya'juj Ma'juj itu tingginya adalah setinggi pohon kurma, telinganya adalah sebesar hamparan permaidani? Ada hadis macam tu? Tak ada kan? Maknanya tidak ada didasarkan kepada dalil. Hanya cerita-cerita yang dibawa turun-temurun. Macam kita di dalam masyarakat Melayu terkenal dengan cerita Sang Kelembai. Kan, pergi satu tempat di Batu Gajah, tak silap, dalam surat khabar lah cerita. Kita akan jumpa dengan satu kawasan yang batu-batuannya macam bentuk manusia. Mengikut sejarah. Mula tu buat cerita kan. Mengikut sejarah, semua ini asalnya adalah manusia, tetapi disumpah oleh Sang Kelembai jadi batu. Duk pegang cerita Sang Kelembai tu sampai hari ni ya. Kan, kau jangan main keluar-keluar tak tahu arah, tu kawasan Sang Kelembai. Sang Kelembai ni kelebihannya dia tunjuk terus jadi batu. Apa masalah Sang Kelembai ni pun tak tahu kan. Duk main tunjuk orang jadi batu ni kan. Tapi benda ni subur di dalam masyarakat Melayu. Cerita-cerita tahyul, khurafat, cerita-cerita mengarut ni dia subur di dalam masyarakat Melayu. Macam ni lah cerita Ya'juj Ma'juj ni. Ada yang cerita telinga besar, tinggi, rendah, semua tidak didasarkan kepada dalil yang jelas. Kemudian apa lagi? Sekalipun ada dinyatakan dalam sebuah hadis, adalah hadis, dan mungkin hadis ni hadis yang dhaif kan, yang tidak disyarahkan oleh para ulama, bahawa ada di antara Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mati-mati sebelum melihat anak cucunya berjumlah 1000 orang. Ada hadis ni, memang ada. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang lebih tahu benar atau tidaknya hadis tersebut. Allah je yang tahu cerita. Bukan ceritanya Ibn Katsir tak bagi kita percaya kepada hadis. Tapi tak ada hadis yang memperincikan dengan jelas kedudukan Ya'juj Ma'juj ni banyak mana. Berapa juta, berapa bilion, berapa trilion. Tak tahu, ramai, banyak. Bentuk badannya macam mana tak diperincikan oleh Nabi SAW. Yang jelas, Dajjal.
Dajjal memang Nabi sebut satu-satu. Macam mana matanya, macam mana kakinya, macam mana perutnya, macam mana besar tingginya. Memang Nabi sebut dalam banyak hadis yang kita dah baca sebelum ni. Ya'juj Ma'juj hanya Allah yang tahu bagaimana rupa paras, rupa bentuknya yang sebenar. Cuma yang nak ditekankan di sini, kita kena yakin kalau selama ni kita duk pegang macam-macam benda, kita duk pegang tentang Ya'juj Ma'juj ni, kuasa besar lah apalah dah kita sebut banyak kali kan. Hari ni kita kena pegang bahawa Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia sama macam kita. Tu cerita dia. Bila dia keluar, sampai masa Allah izinkan lo, dia keluar. Bila dah nak kiamat dia keluar lah. Baik. Habis cerita tu. Masuk bab yang seterusnya. Kaabah dihancurkan. Atas ni mukaddimah dia. Mukaddimah tentang Kaabah dihancurkan. Dia tengok. Kita baca sambil lalu. Nanti huraian ni belakang ni. Pada suatu saat nanti Kaabah akan dirobohkan oleh seorang manusia terkutuk bernama Dzussawiqatain. Kita dah baca kitab yang dulu. Kaabah akan diruntuhkan tak? Mana boleh runtuh Kaabah? Abrahah yang begitu besar, yang begitu gagah, dengan tentera bergajahnya, dengan kelengkapan persenjataan yang canggih pada zaman itu, tak dapat nak musnahkan Kaabah. Kaabah itu Baitullah. Kaabah itu lambang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pusat tumpuan orang Islam. Kiblat orang Islam, mana boleh nak diruntuhkan? Tapi akhirnya runtuh dah Kaabah, runtuh. Ni hadis sahih. Kaabah itu akan dirobohkan oleh seorang manusia yang bernama Dzussawiqatain. Kita dah baca dah dulu kan. Kita tengok. Demikianlah sebagaimana kami riwayatkan dari Ka'am al-Ahbar dalam tafsir kami ketika membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah dibukakan yakni pintu Ya'juj wa Ma'juj, bahawa munculnya Dzussawiqatain bermula pada masa turunnya Nabi Isa alaihi salam, iaitu setelah dibinasakannya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu Nabi Isa alaihi salam mengirim pasukannya untuk memerangi bala tentera Dzussawiqatain. Mereka berkekuatan antara 700 ke 800 orang. Namun ketika mereka berjalan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sejuk dari negeri Yaman. Angin itu mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Bakinya tinggal manusia-manusia jahat. Mereka bersetubuh bebas seperti binatang. Ini mukadimah dia nak cerita. Nabi Isa dah bunuh dah Dajjal di bumi Palestin. Mati-mati Dajjal aman. Aman dunia ni. Dalam masa doa aman itulah Allah lepaskan Ya'juj Ma'juj keluar daripada benteng yang berjaya dibuka akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya di zaman pemerintahan Nabi Isa juga, dunia ini Ya'juj dan Ma'juj bermaharajalela. Adakah Nabi Isa berjaya menentang Ya'juj Ma'juj? Tak. Nabi Isa tak berjaya. Betapa ramainya Ya'juj Ma'juj ni. Seluruh alam ini dipenuhi oleh mereka. Seluruh alam ni, setiap inci muka bumi ini penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Melakukan kerosakan yang maha dahsyat. Keganasannya tidak ada tolok banding. Hari ni kita tengok ganas dah manusia. Ya'juj Ma'juj ni berkali ganda lebih ganas daripada apa yang kita tengok hari ni. Ramainya dia. Nabi Isa tidak berjaya melawan Ya'juj Ma'juj. Allah selamatkan Nabi Isa naik ke atas bukit yang kita dah baca dulu kan. Akhirnya Allah dengan kekuasaannya, Allah yang maha berkuasa atas segala-galanya, Allah lah yang membunuh Ya'juj Ma'juj. Masa tu muncullah Dzussawiqatain. Pergi ke Makkah, masuk ke Masjidil Haram, turun ke Mataf, bawa kapak, bawa pencebak, bawa skop. Dia musnahkan Kaabah itu satu persatu. Ini hadis sahih. Jangan kita dok berasa ragu lagi dengan hadis ni. Ni kisah benar. Bukan hari ni cerita ni, akan datang. Nabi Isa nak pergi bawa 700 ke 800 orang bala tentera nak berlawan dengan Dzussawiqatain ni. Tapi tak sempat sampai, angin sejuk yang harum daripada Yaman tu mula datang. Allah dah mula arahkan malaikat
halakan angin yang kata angin lembut, angin sepoi-sepoi bahasa tu. Yang kita baca dulu bagaimana setiap orang yang ada iman walau sebesar zarah dalam hatinya, dia sedut hembusan angin itu, dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Yang tinggal pada ketika itu siapa? Ni bakinya tinggal manusia-manusia jahat sahaja. Bila dia sedut angin tu, dia tak mati. Jangan dia bangga kata dia bagus. Sebenarnya dia adalah manusia yang paling jahat sekali. Dan dituliskan di sini bagaimana perzinaan berlaku tanpa batas, tanpa sempadan pada ketika itu. Akan sampai masanya. Sekarang ni pun kalau kita nak cerita bab perzinaan ni, Masya Allah, kan? Takut kita nak cerita pun. Daripada yang sebesar-besar sampai yang sekecil-kecil. Tidak ada marah di kalangan mereka. Baik. Ka'ab al-Ahbar mengatakan pada saat itu kiamat sudah dekat. Cerita dia bila Kaabah dah roboh, apa lagi yang ada? Bila Kaabah itu sudah dirobohkan, apa lagi yang ada pada orang Islam? Itulah lambang kekuatan. Segala macam rahmat, barakah Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Di Baitullah itu. Tetapi akhirnya dia dirobohkan. Apa lagi yang tinggal pada orang Islam pada ketika itu? Kini saya ingatkan pula bahawa di atas telah disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahawa Nabi Isa menunaikan haji setelah beliau turun ke bumi. Cerita Nabi Isa masa turun ke bumi menunaikan haji. Itu kita dah baca dulu kan. Baru dia cerita. Sesudah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, masih ada orang yang menunaikan haji dan umrah. Cerita dia sesudah bumi ni bersih. Kita dah baca dah bagaimana dia bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghantar ulat-ulat yang memakan tengkuk-tengkuk Ya'juj Ma'juj ni mati semua. Kemudian bergelimpanganlah seluruh mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ni, seluruh alam ini tak ada satu inci tanah pun yang tidak ada mayat Ya'juj Ma'juj ni. Akan menjadi makanan para binatang. Kemudian Allah menghantarkan tenteranya berbentuk burung-burung yang mengangkat mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ni, dibuangkan ke suatu tempat wallahu alam yang kita sendiri pun tak tahu di mana dibuang. Hanya Allah saja yang tahu, kan? Lepas tu aman. Cerita lepas mati Ya'juj Ma'juj ni, habis dah cerita Ya'juj Ma'juj, aman balik dunia ni. Di bawah pemerintahan siapa? Masih lagi di bawah pemerintahan Nabi Isa alaihi salam. Kena syarah macam ni ke anak cucu, bagi dia faham. Bagi anak cucu ni faham, cerita nak berlaku kiamat ni bukan cerita sebut nak kiamat dah. Semalam terbaca dalam satu media sosial, dia bergurau dengan kawan. Kawan ni hantar gambar. Kawan ni mungkin seorang juru gambar lah. Gambar gelap separuh, cerah separuh, ataupun nampak awan. Dia tanya, apa hal tu brother? Nak kiamat ke? Dia tanya. Kiamatlah cepat, jangan lambat-lambat. Dia bergurau. Kiamat itu bukan semudah ungkapan. Cerita nak berlaku kiamat tu, kalau orang-orang yang beriman, orang yang yakin sebenar-benar dengan janji Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bila kita sampai ke akhirat besok ada dua saja, tak syurga, neraka. Na'udzubillah, masuk dalam neraka. Kan? Perjalanan nak menuju kiamat itu bukan mengambil masa yang singkat. Step by step, episod demi episod yang Allah aturkan kepada kita, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah sebenar-benarnya bahawa apa yang diceritakan oleh Nabi itulah sebenarnya yang akan berlaku. Yang hari ini pelan-pelan dah mula berlaku apa yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis sahih. Ada tak orang menunaikan haji dan umrah? Ada. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bunyi kuat bang masakan malam ni, masih sedap kan? Selalu tak dengar. Kambing kan Tuan Haji? Selingan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhajjanna hadzal bait wal yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj." Ni hadis dia.
artinya sesungguhnya di Baitullah ini akan tetap ada orang yang berhaji dan berumrah setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Cerita jangan takut kalau hari ni kita tak dapat buat umrah. Ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat saudara mara kita dah bayar duit dah, tunggu tarikh penerbangan. Tarikh penerbangannya 19 hari bulan 3 dulu, 18 hari bulan 3 lockdown. Sampai hari ni tak dapat pergi kan. Nak kiamat dah kita ni. Dan dah bagi duit umrah ni 7,000, duduk Safwah Tower. Tiba-tiba tak dapat pergi, tak ada lah. Kalau mati Saido nak habis lah dan. Kan? Jangan risau. Masih lagi berpeluang mengerjakan haji dan umrah. Banyak lagi ceritanya sebelum terbatalnya haji umrah ni. Bila dah roboh Kaabah tu, sekarang Kaabah masih lagi berdiri gagah dengan indah dan menarik, penuh barakah ke atasnya. Arab Saudi dah umumkan 2 hari lepas, umrah mula dibuka 4 Oktober. Didahului dengan penduduk Arab Saudi seramai beberapa ribu orang. Bermula 4 November dibenarkan orang-orang luar, orang ajam lah macam kita semua ni masuk. Dia test dulu 20,000 orang. Kalau semuanya berjalan dengan baik, dia akan teruskan macam biasa menjelang tahun depan. Cuma nak kena pegang kat cuma tu, kena mohon sekarang. Ada laman web yang dia bagi. Dah jadi macam nak buat haji juga. Mohon sekarang, nama naik, boleh pergi tahun depan. Yang tahun ni dia akan dulukan yang terkandas lebih kurang 50,000 orang. 50,000 orang terkandas. Malaysia. Sedangkan Arab Saudi benarkan 20,000 orang daripada seluruh alam. Agak-agak berapa kerat dari Malaysia ni yang dapat pergi. Jadi nak habis yang 50,000 orang tu, rasanya 3 kali haji tak habis lagi. Kan? Dalam-dalam untuk tunggu panggil umrah tu, panggil haji dah, alhamdulillah. Kan? Tapi boleh tak buat umrah? Boleh. Sebab ceritanya bila Ya'juj Ma'juj dah mati, masih lagi ada orang buat haji dan umrah di Baitullah ni, kata Nabi. Maknanya habis je segala keganasan, kezaliman, kekejaman, kekacauan, huru-hara yang dibawa oleh Ya'juj Ma'juj ini, dunia kembali aman dan damai di bawah Nabi Isa alaihi salam. Kita baca. Menjelang kiamat tidak ada lagi orang yang menunaikan haji. Menjelang kiamat. Apa dia? Ada diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu an bahawasanya, apa Nabi sebut, la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal bait. Kita selalu baca hadis ni kan. Kiamat tak akan terjadi sehingga tidak ada lagi orang yang menunaikan haji di Baitullah ini. Sampai tak ada lagi orang buat haji kat Baitullah tu, kata Nabi. Tahun ni ada tak orang buat haji? Ada. Tahun ni dalam keadaan hiruk pikuk comeh semacam dengan COVID-19 ni, masih lagi ada orang yang buat haji lebih kurang 10,000 orang. Walaupun seorang yang buat haji tu, maknanya Baitullah masih lagi ada orang yang melafazkan labbaik Allahumma labbaik. Bumi Arafah masih lagi ada wajah-wajah manusia yang duduk bermunajat di sana yang mendapat keampunan pastinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi ada orang yang bermalam di Mina. Masih ada lagi orang yang melontar jamrah pada tahun ini. Alhamdulillah. Akan datang ni, kata Nabi. Kamu akan jumpa saat ni. Saat dan waktunya tak ada lagi orang yang buat haji di Baitullah itu. Saya katakan, tidak ada pertentangan antara kedua-dua riwayat di atas. Ini kerana Kaabah telah tetap dikunjungi oleh orang yang ingin menunaikan haji maupun umrah setelah muncul dan binasanya Ya'juj dan Ma'juj, yakni setelah kaum muslimin tenteram kembali dan memperoleh rezeki yang melimpah pada masa Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Cerita dia, Nabi Isa memerintah dunia ni dengan aman. Dibunuhnya Dajjal. Kemudian datang Ya'juj Ma'juj buat kacau, huru-hara balik dunia ni. Allah binasakan, Allah lenyapkan Ya'juj Ma'juj dari dunia.
Nabi Isa memerintah balik, aman balik dunia ni. Aman, bukan aman macam sekarang. Aman tu maksudnya aman berpaksikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang dunia ni kita tengok aman, tapi aman daripada kacamata manusia. Aman yang sebenarnya apabila manusia kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini walaupun aman, manusia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Islam sendiri tak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak kata aman? Aman di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah manusia ini berjalan mengikut sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata aman di zaman Nabi Isa alaihi salam. Baik. Sesudah itu barulah Allah Subhanahu wa taala mengirim angin sejuk yang mencabut nyawa setiap mukmin. Berapa tahun pula lepas matinya semua Ya'juj Ma'juj ni? Banyak yang menyebut di dalam kitab-kitab bahawa Nabi Isa mentadbir alam ini selama 7 tahun. 7 tahun selepas daripada berakhirnya kekacauan yang dibuat oleh Ya'juj Ma'juj. Aman selama 7 tahun. Sampailah munculnya yang kita sebut Zussawiqatain tadi. Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk yang menyabut nyawa setiap orang mukmin. Nabi Isa alaihi salam termasuk yang meninggal pada waktu itu. Nabi Isa pun wafat bersama dengan hembusan angin sejuk daripada Yaman tu yang kita baca dalam kitab yang terdahulu. Angin sejuk itu dia melanda seluruh dunia. Tidak ada tempat yang angin itu tak sampai. Di celah-celah batu, di celah-celah pokok, di tengah hutan rimba, angin itu tetap akan sampai ke seluruh alam. Datang daripada Yaman. Manusia yang beriman menyedot angin tu, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir menyebut antara yang wafat ialah Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa disalatkan oleh kaum muslimin dan dikuburkan berdekatan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kitab yang dulu dia tak sebut kan? Kitab yang ni Imam Ibnu Katsir sebut. Nabi Isa disalatkan seperti biasa. Seperti manusia biasa mengikut hukum Islam lah. Bagaimana yang berjalan pada ketika itu, pada ketika ini pun samalah. Lalu Nabi Isa dimakamkan di sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah saya nak jelaskan, tuan-tuan semua tahu kan. Kalau pergi ke Madinah, berasak-rasak berabut nak masuk Raudah tu, akhirnya time keluar kita akan melewati makam makhluk yang paling mulia di seluruh alam, di langit dan di bumi, iaitulah Rasul junjungan yang kita kasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diapit oleh 2 sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hujung sekali ada satu kawasan kosong. Perasan? Mutawif sebut apa? Mutawif sebut itu adalah tempat pemakaman Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Kan? Saya pun bila tengok tu, nampaklah kita tengok celah lubang tu kan, nampak ada satu kosong. Boleh dikatakan semuanya akan diperjelaskan, diterangkan bahawa yang kosong tu, para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan makam Nabi Isa alaihi salam. Hari ini kita baca kitab Bidayah wa Nihayah ataupun kitab Hari-Hari Kiamat. Disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, kaum muslimin mensalatkan Nabi Isa, kemudian dia kuburkan berdekatan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana betul lah kot? Betul lah kan? Kita tak boleh nak kata pasti di situ, tak boleh kan? Ibnu Katsir manusia macam kita juga, mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu, tapi diyakini di situlah tempat makam Nabi Isa. Sesudah itu terjadilah perubahan Kaabah oleh Zussawiqatain. Meskipun mula munculnya pada zaman Nabi Isa alaihi salam sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Dajjal yang cukup hebat, Dajjal yang luar biasa, yang sihirnya tidak ada ahli sihir yang sehebat Dajjal.
Tengah panas terik ni ditunjuk pada matahari, wahai langit, mendung kamu sekarang, turunlah hujan. Hujan turun mencurah-curah. Wahai ternakan yang sedang kurus, lembu kambing yang sedang kurus, gemuklah kamu sekarang dan keluarkanlah susu. Gemuk jam tu juga keluar susu mencurah-curah. Wahai laut dan sungai yang sedang kering kontang, naiklah air daripada bumi kamu. Semua sungai laut ni keluar air. Hebat tak Dajjal ni? Hebat. Tu yang ramai mengaku dia Tuhan. Kan? Sehebat Dajjal ni, Allah izinkan Nabi Isa bunuh Dajjal. Maknanya hebat tak Nabi Isa? Dah tentu hebat, dia seorang Rasul. Dzussawiqatain ni siapa? Yang sampai Nabi Isa tak boleh bunuh dia. Sedangkan Dajjal tak boleh masuk Kaabah. Dajjal tak boleh masuk Masjid Nabawi. Maknanya Masjid Nabawi selamat, Kaabah selamat. Dzussawiqatain ni dia duk pulun runtuhkan Kaabah. Kan satu kerja yang amat terlaknat. Suatu kerja yang dia buat tu satu kerja yang tak boleh siapa pun maafkan bagi orang yang beriman. Kesalahan yang paling besar yang dia buat. Nabi Isa dah pergi dengan 700-800 orang tentera, tak boleh nak bunuh dia. Bahkan Allah matikan pula Nabi Isa di pertengahan jalan bersama dengan tentera-tentera orang Islam ni. Sebab apa? Perobohan Kaabah oleh Dzussawiqatain. Dzussawiqatain itulah dianya. Ni dia nak cerita kat sini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul Ka'bah Dzussawiqatain min al-Habasyah wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha wa lakaanni anzuru ilayhi usalli'a ufaydi'a yadribu 'alayha bimishatihi wa mi'walihi. Apa dia? Nabi sebut Kaabah ini akan dirobohkan oleh Dzussawiqatain dari Habasyah. Nabi sebut Kaabah ini akan dirobohkan oleh Dzussawiqatain daripada Habasyah. Orang Habasyah, orang Afrika. Dia merampas perhiasannya. Segala perhiasan yang ada kat Kaabah tu habis diragut-ragutnya. Habis dicabutnya. Ni kata Dzussawiqatain ni. Dan melepas kiswahnya. Kita tahu kiswah kan? Kalau Kaabah tu dia tarik, dia rentap, dia turun habis. Punya ganas Dzussawiqatain ni. Siapa Dzussawiqatain ni? Kuat bona ke dah? Bosa ke dah? Bosa Hulk Hogan ke? Contoh kan? Ataupun tinggi macam Undertaker? Siapa dia ni? Tengok Nabi sebut. Aku seakan-akan melihatnya. Nabi kata, aku seakan-akan nampak dia ni. Allah bagi gambaran kepada Nabi. Bentuk orang Dzussawiqatain ni macam ni. Apa macam mana? Orangnya kecil, botak. Orang kocik ya. Dah lah kocik, botak lah tu. Bapak tak lawa kan? Kocik, botak ni, cerita ni. Dengan tulang-tulang persendian bengkok, sedang menghentam Kaabah dengan skop dan kapaknya. Tu dah Nabi sebut. Sawiqatain ni maknanya yang berkaki kecil, yang berketing kecil. Dah lah kecil, kemudian botak, tangannya pun pengkar, bukanlah kata tegap. Kan? Kaki kocik, kepala botak, badan kocik. Tapi ganasnya Allahu Rabbi. Nabi kata, aku nampak dia menghentam Kaabah dengan penukul, dengan pencebak, dengan kapak, dengan apa, di tengah hentam Kaabah. Ni Dzussawiqatain ni. Baik, isnad hadis ini jayyid qawi. Abu Daud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abdullah bin Amr juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dia bersabda, atrakul habasyata ma tarakukum fa innahu la yastakhrij kanzal Ka'bah illa Dzussawiqatain min al-Habasyah. Biarkan orang-orang Habasyah selagi mereka membiarkan, yakni tidak mengganggu kamu. Biar je, kata Nabi, biar. Sesungguhnya tidak akan ada orang yang berani membongkar barang-barang simpanan di dalam Kaabah
selain Zussawaqatain dari Habasyah. Siapa berani nak rusik Kaabah tu? Hari ni memang ada cubaan. Kalau kita baca dalam surat khabar, kita tengok dalam TV, akhbar berita-berita international, cubaan untuk melepaskan roket ke arah Madinah dan Mekah. Apa tujuan dia tu? Dia nak buat kacau kat Masjidil Haram. Itulah dengan Masjid Nabawi itulah sebenarnya. Tapi setakat ni berjaya ditangkis oleh tentera Arab Saudi. Dah berlaku benda tu. Tapi yang ni Nabi sebut, siapa yang berani nak kacau Kaabah, nak rampas kiswah dia, nak runtuhkan Kaabah, melainkan ni Zussawaqatain daripada Habasyah. Dia ni orang negro, orang kulit hitam yang akan memusnahkan Kaabah. Imam Ahmad meriwayatkan pula bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada perawi hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'anni anzuru ilaihi aswada afhaja yanquduha hajaran ya'ni al-Ka'bah." Seakan-akan aku melihatnya orangnya hitam dengan bongkoknya dia merobohkannya, maksudnya Kaabah, batu demi batu. Bayangkan Kaabah sekarang macam mana keadaan dia. Kan Nabi dah bayangkan dah dulu. Batu demi batu, dia ambil penukul, dia ambil kapak, dia kapak satu-satu, seketul bangunan Kaabah tu dia robohkan sampai jadi rata. Kenapa masa tu Allah izinkan? Abraha ni yang lagi dahsyat, lagi ganas, lagi komplit persenjataannya, Allah tak izinkan sebab kiamat lambat lagi. Zussawaqatain ni Allah izinkan sebab apa? Sekarang kiamat sudah sampai kepada saat dan detik ketikanya. Kiamat dah sampai dekat sangat dah tu. Bila Kaabah tu dah roboh, dekat sangat dah kiamat. Harap-harap kita tidak adalah di zaman itu, kan? Mungkin keturunan kita ada di zaman itu. Baik, mafhum hadis di atas. Malam dan siang tak akan berhenti bergilir sebelum ada seorang lelaki dari kalangan kaum hamba menjadi raja, dia bernama Jahjah. Ni cerita lain pula. Nabi sebut, la yazhabul lail wan nahar hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Siapa pula Jahjah ni? Nabi kata malam dan siang tak akan berhenti bergilir sebelum ada seorang lelaki dari kalangan kaum hamba menjadi raja, dia bernama Jahjah. Siapa pula ni? Wafatlah Nabi Isa. Lepas 7 tahun aman ni, wafat Nabi Isa. Pada ketika itu ada pemimpin yang nak meneruskan pemerintahan Nabi Isa yang begitu aman dan tenteram, aman damai seluruh alam ni? Ada seorang hamba yang bernama Jahjah. Bahkan disebutkan ada seorang lagi yang bernama Al-Qahtani. Yang ni ulama berbeza pendapat. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa Jahjah dan Al-Qahtani adalah orang yang sama. Orang yang sama. Tetapi ulama hadis, contohnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi mengatakan Jahjah adalah orang lain, Al-Qahtani adalah orang lain. Walaupun kedua-duanya dikatakan akan muncul di bumi Yaman. Jahjah ni kata Ibnu Hajar dengan Imam Nawawi, ni dah yang Nabi sebut, dia daripada kalangan kaum hamba, sedangkan Al-Qahtani adalah dari keturunan raja daripada bangsa Arab. Memang keturunan raja sungguh. Berapa tahun pula ni Jahjah ni? Kita sebut Jahjah lah, dah hadis yang kita baca ni tentang Jahjah. 7 tahun juga memerintah dunia ini dalam keadaan yang penuh keadilan, aman dan damai. Lepas pada tu, lepas cerita Jahjah dengan Al-Qahtani ni, lepas pada itulah kembali berlakunya kemaksiatan yang cukup dahsyat di atas muka bumi. Apa petandanya tu? Petandanya kiamat dah nak datang lah. Dah tunggu saat dan ketikanya sahaja. Sebab kiamat tak akan berlaku selagi masih ada orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Yang akan menerima tiupan sangkakala yang ganas itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sahaja. Orang beriman pergi ke mana? Orang beriman dimatikan oleh Allah dengan menyedut angin daripada Yaman. Nampak?
Baik. Kemudian suasana kota Mekah dan Madinah menjelang kiamat. Macam mana keadaan Mekah dan Madinah menjelang kiamat ni? Adapun kota Madinah sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis sahih terdahulu bahawa Dajjal tidak dapat memasukinya. Dajjal tak dapat masuklah Mekah Madinah kan. Mahupun memasuki kota Mekah. Pada setiap mulut jalan di Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaganya agar tidak dimasuki Dajjal. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinah la yadkhuluha al-Masih ad-Dajjal wal at-ta'un." Ni dah kita baca banyak kali dah hadis ni kan. Madinah tidak dapat dimasuki Dajjal maupun wabak penyakit. Madinah tidak akan masuk Dajjal dan juga wabak penyakit. Di atas telah dijelaskan bahawa Dajjal hanya boleh tinggal di luar kota. Lalu terjadilah goncangan hebat 3 kali. Ni pun baru-baru ni ada yang dah menyebut, ada juga di kalangan ustaz-ustaz yang menyebut dah berlaku 2 kali goncangan dia kata di kota Madinah. Kita tak rasa yang itulah kan, kita tak rasa yang itulah yang mengakibatkan kaum munafik maupun orang-orang fasik lelaki dan perempuan semuanya keluar dari dalam kota dan tinggallah orang-orang mukmin dan muslim lelaki dan perempuan. Hari itu disebut Yaumul Khalas, yakni hari pembersihan. Dajjal gegar kata Madinah ni 3 kali. Masa tu yang kafir, yang munafik, yang fasik, yang jahat semua lari keluar. Yang tinggal dalam kota Madinah pada ketika itu orang-orang yang beriman sahaja. Ni cerita dah nak kiamat dah ni kan. Demikian sebagaimana pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha tayyibatun tanfi khabishaha wa yadu'u tayyibuha." Sesungguhnya kota ini adalah taibah, haram kata Nabi. Kota Madinah ini haram. Dia sendiri yang akan membuang kotorannya lalu semerbaklah keharumannya. Madinah tak perlukan orang-orang fasik. Madinah tak perlukan orang-orang munafik dan musyrik. Musyrik dah tentu tak boleh masuk lah. Orang munafik tak boleh masuk ke Madinah, keluar. Madinah ini adalah kota yang harum. Dia akan mempertahankan keharumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarraun." Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk lelaki yang tidak baik. Yang ni selalu kita dah baca kan. Wanita yang tak baik untuk lelaki yang tak baik, dan lelaki yang tak baik untuk wanita-wanita yang tidak baik, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Kemudian Allah sebut apa? Ulaika mubarraun, mereka itu bersih kata Allah. Nak ceritakan, nak samakan dengan hadis Nabi. Maksudnya kota Madinah akan tetap ramai pada saat Dajjal beroperasi, dan ramai pada masa datangnya Rasulullah Isa bin Maryam alaihissalam, sehingga baginda wafat dan dikuburkan di sana. Sesudah itu semua barulah penduduk Madinah akan keluar meninggalkan kota itu. Sampai Nabi Isa masuk ke kota Madinah tu, wafat di sana, dimakamkan di sana, barulah cerita orang Madinah ni keluar dari kota Madinah. Cerita masa tu dah nak berlakulah kiamat, yang tanda-tanda kiamat yang terakhir tu habislah. Bila dah runtuhnya Kaabah, kita akan baca tentang keluarnya binatang melata yang berbisa berbicara dari dalam tanah. Binatang yang melata. Ada orang Islam masih bersolat ke arah situlah, ke arah kiblat yang sama lah. Cumanya dah tak ada lah, Kaabah tak ada. Sebelum keluarnya binatang yang melata, yang mana dah runtuh Kaabah ini, keluarlah tanda yang seterusnya, tanda besar ni, tanda besar yang seterusnya, keluarnya binatang yang melata, yang disebut dalam Quran apa? Dabbatul ard. Dabbah ni, binatang yang melata ni akan keluar juga disebut di bumi Makkah itu, di mana di tengah-tengah antara bukit Safa dengan Marwah. Yang kita baca dah dalam kitab dulu, besar yang tidak dapat nak diceritakan. Nanti dah masuk bab ni,
kita cerita dah dia keluar ni apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa dan ditunjukkan kepada manusia. Kalau kita dengar ceramah Ustaz Wadi dalam YouTube itu jelas. Ustaz Wadi ni dia ada kepakaran dalam bab tu. Saya memang salut dia. Dia memang ada tarikan kalau dia cerita bab-bab kiamat ni. Dia ada kelebihan dia. Dia tak tengok kitab pun. Itu memang tarah dia lah. Kalau kita, tara-tara kita ni kena tengok kitab lah. Kalau tara Ustaz Wadi tu tak payah tengok kitab. Dia semua dalam kepala dia dah. Alhamdulillah, ikutlah ceramah dia. Dia memang seorang yang berkebolehan dalam bab-bab ni. Tapi kita akan ceritalah. Saya akan ceritakan juga macam mana dia ceritalah. Sebab bendanya terkandung di dalam kitab ni. Kenapa Allah munculkan binatang yang melata ni? Jangan kita duk bayang binatang melata ni macam dinosaur ke? Kan? Dinosaur itu kalau nak diceritakan tentang binatang yang melata ni, mungkin semutnya bagi binatang yang melata tu. Semutnya dinosaur tu kecil ya. Dia lagi besar. Dia lagi besar. Dan apa yang dia buat? Masa tu apa yang dia buat? Cerita ni bukan cerita kartun. Dia bukan setakat sekadar hadis Nabi. Benda ini ada di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82. Ayat Allah sebut dengan jelas. Siapa tak percaya, kufur dia. Ini ayat Quran. Percaya. InsyaAllah kita akan sampai kepada tajuk tu nanti pada bulan yang seterusnya insyaAllah. Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.